iPhone, salah satu model telefon yang amat terkenal. Jika disebut saja iPhone, pasti ramai akan mengenali model telefon ini. Malah ramai antara kita yang amat tergila-gilakan iPhone ini. Tapi berapa ramai dari kita tahu dari mana ia boleh tercipta dan kenapa ia amat terkenal di kalangan peminat smartphone. Sebelum tu, jangan lupa juga untuk like video ni dan subscribe ke channel Pakcik Info untuk terus menerima video-video baru. Apple hampir bankrupt. Dengan kejayaan Apple sekarang, pastinya ia adalah satu kenyataan yang sukar dipercayai. Tetapi lebih kurang 20 tahun yang lalu, syarikat Apple dikatakan hampir bankrupt. Apple berjaya terselamat dari bankrupt adalah disebabkan oleh bantuan dari pesaing rapat Apple ketika itu iaitu Microsoft, di mana Apple diselamatkan oleh pesaingnya Microsoft. Keputusan untuk tidak fokus kepada PC. Satu keputusan yang sangat berani dibuat oleh Steve Jobs selaku CEO Apple ketika itu. Menyedarari bahawa iMac tidak dapat melawan dengan PC, Steve Jobs membuat keputusan untuk menyalurkan dana bagi penghasilan produk bukan lagi berbentuk PC. Walaupun Apple pada mulanya adalah satu syarikat penghasilan PC, tetapi bila sebut nama Apple sekarang ni, ia adalah sangat berbeza. Keputusan itu nyata membawa kejayaan apabila Apple mengeluarkan produk yang dikenali sebagai iPod dan Apple berjaya di dalam pasaran selain dari komputer. Keputusan untuk memasuki pasaran telefon. Satu lagi keputusan yang berani, di mana Steve Jobs ingin memasuki pasaran telefon juga. Pada masa itu, pasaran telefon adalah amat sengit, di mana terdapat banyak pesaing di dalam pasaran telefon. Pada masa itu juga, jenama Nokia adalah pesaing yang paling utama. Pada asalnya, Steve Jobs tak ingin memasuki pasaran telefon kerana dia menganggap bahawa teknologi telefon hanyalah satu aksesori. Tetapi mengubah fikirannya kerana dia percaya telefon boleh menjadi satu teknologi yang diingini jika dia boleh menghasilkan satu telefon yang mudah dan senang digunakan oleh sesiapa. Telefon apa yang patut dicipta? Selepas membuat keputusan untuk memasuki pasaran telefon, satu persoalan yang muncul iaitu telefon apa yang patut dicipta. Apple tidak memiliki sebarang pengalaman dalam penciptaan telefon. Jadi tiada siapa yang tahu telefon apa yang patut dicipta. Dari sini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama menjadikan iPod iaitu produk Apple yang sukses ditukar menjadi telefon. Dan pilihan kedua mengecilkan Mac OS menjadi telefon. Apa pendekatan yang terbaik? Pada masa ini tiada siapa yang tahu apa yang terbaik. Jadi dua pasukan ditubuhkan. Satu pasukan akan tukarkan iPod menjadi kepada satu telefon, manakala satu pasukan cuba mengecilkan Mac OS menjadi telefon. Patutkah iPod ditukar menjadi telefon? Produk iPod adalah kejayaan yang dicapai oleh Apple. Malah di dalam pasukan yang ditugaskan mencipta telefon baharu, pasukan yang ditugaskan untuk menukar iPod menjadi kepada satu telefon adalah pasukan yang dianggap sebagai pasukan dengan pilihan terbaik. Kenapa dianggap demikian adalah kerana mereka pernah berjaya di dalam penghasilan iPod. Jadi tanggapan iPod ditukar menjadi telefon adalah satu langkah yang dianggap amat sesuai. Bekerjasama dengan Motorola. Apple bekerjasama dengan Motorola dalam penghasilan telefon baru. Motorola yang baru mengeluarkan produk telefon yang dipanggil sebagai Motorola Razr. Motorola Razr pada ketika itu adalah antara satu telefon yang popular. Melalui kerjasama ini, teknologi telefon Motorola digabungkan dengan iPod dari Apple menghasilkan telefon yang dipanggil Motorola Razr. Motorola Razr adalah telefon pertama dengan iTunes. Tetapi model ini langsung tidak mendapat sambutan. Malah telefon ini dianggap sebagai gagal dan tidak berjaya menarik minat pembeli. Menukar iPod ke telefon bukan jalan yang terbaik. Melihat kepada kegagalan Motorola menggabungkan telefon dengan iPod, Apple menyedari kaedah ini bukanlah satu jalan yang terbaik. Keseluruhan projek ini dalam menukar iPod ke telefon diberhentikan. Sekarang mereka akan fokus kepada satu lagi langkah yang ada. Cubaan kecilkan iMac kepada telefon. Ini adalah pendekatan yang berbeza. Apa yang cuba dilakukan pada ketika ini adalah mengecilkan satu produk Apple yang popular iaitu iMac menjadi kecil bersaiz poket iaitu telefon.
Ini bermaksud menukar komputer Mac menjadi sekecil telefon atau komputer bersaiz poket. Cubaan ini bermula dengan menukar Mac OS menjadi versi yang lebih kecil. Terciptanya iOS. Melalui proses mengecilkan Mac OS, satu OS baru tercipta. OS ini adalah iOS, iaitu sejenis operating system yang digunakan oleh telefon mereka. Dengan iOS ini, mereka terus membangunkan produk atau desain telefon mereka. Sehingga kini, iOS masih digunakan di dalam produk telefon Apple. Selepas terciptanya iOS, sekarang mereka boleh terus untuk menentukan desain telefon. Halangan touchscreen. Dalam menentukan desain telefon, Steve Jobs inginkan telefon dengan sokongan touchscreen sepenuhnya. Pada masa itu, telefon touchscreen telah pun wujud. Tetapi touchscreen hanyalah satu sokongan tambahan. Pendekatan yang diinginkan oleh Steve Jobs adalah sokongan touchscreen sepenuhnya. Halangan pada ketika itu, kerana pada ketika itu touchscreen adalah tidak begitu sensitif dan memerlukan sentuhan yang lebih kuat. Satu lagi halangan touchscreen pada ketika itu adalah ia cuma mampu membaca satu sentuhan pada satu-satu masa. Dengan halangan itu, touchscreen bukanlah satu input yang baik. Multitouch teknologi. Satu jawapan dari masalah yang dimiliki dari penggunaan touchscreen. Pada ketika itu terdapat satu teknologi yang dibangunkan oleh Fingerworks dinamakan sebagai iGesture Pad. iGesture Pad merupakan multitouch touchpad. Multitouch touchpad membolehkan multi-input dibuat bersama pelbagai gesture. Teknologi ini disedari oleh Apple apabila salah seorang pekerja mereka membawa pad ini ke tempat kerja. Setelah pekerja itu terlibat dalam kemalangan dan menggunakan teknologi ini. Teknologi ini kemudian ditunjukkan kepada Steve Jobs. Steve Jobs pada awalnya melihat teknologi ini sebagai tidak berguna, tetapi akhirnya mengubah fikiran untuk menggunakan teknologi ini di dalam telefon. Membeli syarikat Fingerworks. Melihat kepentingan teknologi multitouch dan inginkan teknologi ini di dalam telefon mereka, Apple kemudiannya membuat keputusan untuk membeli Fingerworks bagi memperoleh teknologi tersebut. Pembelian Fingerworks dianggap antara pembelian paling penting yang pernah dibuat oleh Apple. Telefon pertama dengan sokongan multitouch. Selepas pembelian itu, teknologi multitouch terus digunakan di dalam telefon mereka. Telefon ini bukanlah telefon touchscreen yang pertama, tetapi merupakan telefon dengan multitouch yang pertama. Halangan, desain yang ringkas, cuma satu butang. Steve Jobs adalah seorang yang gemarkan satu produk yang ringkas serta mudah digunakan. Dengan itu, dia mencadangkan kepada tim desain untuk hasilkan satu desain yang ringkas. Dia turut mencadangkan satu butang sahaja. Sehingga sekarang telefon dari Apple cuma memiliki satu butang sahaja selain dari butang dari bahagian tepi. Pada ketika itu, butang telefon adalah desain yang penting. Pada ketika itu, smartphone yang terkenal iaitu BlackBerry memiliki banyak butang. Steve Jobs menganggap butang yang banyak sebagai tidak menarik. Semasa ketika kesemua smartphone memiliki banyak butang, Steve Jobs pula bercadang untuk kurangkan kepada satu butang sahaja. Ini adalah pemikiran yang amat berbeza pada ketika itu. Ketika pengeluar telefon lain bina smartphone dengan banyak butang, Apple pula membina smartphone dengan hanya satu butang, tak termasuk butang tepi. Dan desain yang ringkas inilah yang bakal menarik minat pembeli. Halangan touchscreen. Kekurangan butang dan touchscreen yang lebih sensitif menghasilkan satu lagi masalah. Menggunakan touchscreen yang sensitif seolah memiliki butang lock yang sentiasa akan unlock telefon. Pocket dial mungkin kerap akan berlaku. Sudah tentu mereka tidak mahu telefon untuk unlock secara tidak sengaja, misalnya apabila dimasukkan ke dalam poket. Touchscreen lock screen. Untuk mengelakkan masalah pocket dial, solution dia menghasilkan lock screen dengan unlock screen yang ringkas, iaitu slide ke tepi. Mereka lock screen ini mendapat ilham dari membuka kunci pintu. Membuka kunci dengan slide tombol kunci. Proses untuk unlock telefon sama saja seperti membuka kunci pintu. Designer itu juga turut memberi prototipe telefon kepada anaknya. Anaknya yang berusia 3 tahun pun boleh membuka kunci telefon ini. Jika budak 3 tahun boleh berguna, maka semua orang boleh guna telefon ini.
Halangan keyboard. Jika cuma boleh letak satu butang, dekat mana nak letak keyboard atau keypad? Salah satu penyelesaian adalah menggunakan touchscreen untuk memaparkan keyboard. Ini bermaksud menghasilkan virtual keyboard untuk menggantikan mechanical atau physical keyboard. Telefon pertama guna virtual keyboard sepenuhnya. Disebabkan ingin keyboard tetapi tanpa meletakkan di telefon itu, pasukan pereka telefon harus mencipta virtual keyboard untuk telefon. Penciptaan keyboard virtual agak sukar kerana saiz skrin telefon yang kecil. Mereka juga tidak mahu keyboard menghalang display telefon. Jadi keyboard ini mestilah disembunyi dan cuma muncul apabila perlu menulis. Selain itu, desain keyboard juga perlu dicipta. Kepintaran keyboard. Korang nak tahu yang keyboard untuk telefon memiliki intelligence sendiri. Kenapa cakap macam itu adalah keyboard itu saiznya kecil dan jari kita untuk menaik kadang lebih besar dari saiz keyboard tersebut. Jadi ini bermaksud kebanyakan masa jari kita akan menaik lebih dari satu key pada satu masa. Disebabkan itu, tim pereka keyboard menghasilkan satu proses pengiraan di mana telefon ini akan mengira key apa yang paling dekat yang cuba ditekan bagi menentukan apa key yang ditekan dan pada masa yang sama cuma meramal apa perkataan yang ingin ditaip. Korang boleh cuba sendiri. Cuma buka sendiri aplikasi keyboard dan tekan 2 ke 3 key secara serentak dengan jari. Mobile Internet. Satu fakta menarik, sebelum penciptaan telefon ini, internet di mobile adalah sangat berbeza. Disebabkan faktor saiz skrin pada waktu itu, telefon memang boleh akses ke internet. Tetapi akses ke internet melalui telefon adalah tidak sebagus mengakses internet melalui komputer. Pada waktu itu, kebanyakan internet yang diakses adalah bentuk WAP, Mobile Web Internet. Ia adalah satu web khusus untuk peralatan kecil seperti telefon atau PDA. Tetapi Apple tidak mahu mengambil pendekatan ini. Baliknya, mereka mahukan telefon ini boleh mengakses internet sama seperti mengakses dari komputer. Telefon pertama dengan desktop web internet. Safari adalah web browser milik Apple. Daripada menggunakan internet versi mobile yang ketika itu berbentuk WAP, Mobile Web, Apple memasang terus Safari sebagai browser internet dan ia akan memaparkan internet sama seperti internet yang dibuka melalui komputer. Dengan itu, telefon ini menjadi telefon pertama yang boleh mengakses website di internet secara penuh. Kenapa telefon ini mampu buat macam ini adalah kerana saiz skrin yang besar membolehkan lebih banyak ruang digunakan untuk menunjukkan page website. Dan dengan teknologi multitouch, kita boleh zoom dan fokus walaupun skrin telefon kecil tetapi masih boleh melihat kandungan website dengan mudah. Hari bersejarah. 9 Januari 2007 merupakan tarikh telefon ini ditayangkan kepada kalangan umum. Malah projek ini adalah sangat rahsia hinggakan tiada seorang pun dari pasukan ini tahu sepenuhnya bagaimana bentuk dan kebolehan telefon ini. Walaupun mereka telah mereka di dalam projek ini selama bertahun dan pada tarikh inilah Steve Jobs berdiri di atas pentas dan menamakan telefon ini sebagai iPhone. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Right there. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? Go to sleep. We wanted something that you couldn't do by accident in your pocket, and just slide it across. Boom. I can just take my fingers and we call it the pinch. I can bring them closer together or move them further apart to make it bigger or smaller. And so I can just move them further apart and stretch the image. Cool. Running on a mobile device. So let's go to the web. And here we are. I'm going to load in, rather than apple.com here, a little more universal site. I'm going to load in the New York Times. It's kind of a slow site because it's got a lot of images, but here we are loading it. We're loading it over Wi-Fi right now. And rather than just give you a WAP version of the New York Times
Rather than give you this wrapped version all around, we're showing you the whole New York Times website, and there it is. Sambutan dunia terhadap iPhone. Boleh lihat sendiri keterujaan penonton apabila iPhone dipamerkan. Ramai yang sanggup beratur untuk membeli produk dari Apple ini. Teknologi iPhone semasa dikeluarkan jauh mengatasi telefon lain. Nokia, Sony, Motorola sekarang berada dalam masalah. Mereka harus berinovasi dan mengejar dalam teknologi supaya tidak jauh ketinggalan. Kehadiran Android. Google pada ketika itu sedang dalam proses penghasilan telefon, tetapi melihat kepada kejayaan iPhone, terus menghentikan proses penghasilan telefon mereka dan mengikut jejak iPhone, iaitu menghasilkan telefon touchscreen sepenuhnya. Telefon itu kemudiannya menjadi telefon Android yang pertama. Tetapi kisah Android adalah kisah untuk hari lain. Sememangnya ketika itu iPhone berada di hadapan di dalam teknologi. Tetapi teknologi telefon semakin lama semakin mencabar dan cabaran adalah semakin sengit. Kalau korang masih berada di sini, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk like video ni, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa, nanti Pakcik info je.